wabarakatuh. Saya Mazlan Ali. Saya bertugas sebagai pensyarah di UTM Perdana School. UTM Perdana School adalah sekolah graduan dan fokus sekolah kita adalah mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sains, inovasi dan teknologi. Okay, terima kasih. Ini adalah temu bual yang pertama daripada yang dianjurkan oleh kejar.org. Dan selepas ini kita akan menemu bual beberapa tokoh yang mempunyai latar belakang yang sama dan juga berbeza. Dan kita akan menjemputlah lebih ramai peserta, bukan sahaja daripada satu media, tapi juga daripada media-media lain. Kita harap akan berjaya lah. Jadi sebenarnya saya dah edarkan soalan yang kita telah kemukakan kepada Dr. Mazlan. Sebenarnya fokus kita menjurus juga kepada muktamar PAS yang ke-61 yang akan diadakan pada bulan Jun. Soalan-soalan itu adalah mewakili pertanyaan yang diajukan oleh peringkat awam, dan kita harap mendapat penjelasan supaya boleh dikongsi sama ada oleh ahli PAS, petugas PAS, aktivis PAS, perwakilan-perwakilan dalam muktamar nanti, juga oleh rakyat Malaysia umumnya, supaya dia menjadi mendapat jawapan untuk dikongsi bersama. Jadi saya rasa semua boleh rujuklah kepada soalan tu. Dan yang pertama lah Doktor, penjelasan kepada soalan tu, mungkin elaborate, dan lepas tu pertanyaan lah kalau kurang jelas. Jadi yang pertama tu lah Doktor, silakan. Pandangan Doktor, apakah harapan rakyat Malaysia sehingga 10 tahun akan datang berkaitan dengan perjuangan PAS? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat dari aspek sejarah daripada penubuhan PAS tahun 1950 52 kata silap saya, 51 penubuhan PAS. PAS dilihat sebagai sebuah parti yang bersifat tempatan, yang hanya dianggotai oleh golongan guru-guru agama dan juga masyarakat kampung. Jadi dari sudut politik Malaysia, PAS hanya mampu memberi saingan tu di sebelah pantai timur seperti Terengganu dan Kelantan. Tetapi PAS kelihatan tidak mampu, langsung tidak boleh memberi saingan di negeri-negeri pantai barat. Akan tetapi selepas 13 Mei 69, apabila buat pertama kali tsunami politik yang pertama, pada masa itu muncul DAP, gerakan parti-parti pembangkang berasaskan Cina, kaum Cina yang baru, memberi saingan yang sengit. PAS pada masa itu bekerjasama dengan secara tidak langsung dengan gabungan pembangkang pada masa itu, dan Barisan Perikatan pada masa itu sebenarnya dah hilang. 2/3 pada masa itu disebut sebagai tsunami politik pertama. Tapi selepas tahun 1974 penubuhan Barisan Nasional pada masa itu, boleh dikatakan UMNO telah menjadi satu-satunya parti yang bersifat hegemoni, parti yang menguasai segala-galanya melalui penguasaan parti UMNO ini dalam semua aspek politik termasuk ekonomi lah. Akan tetapi selepas cabaran-cabaran UMNO pada masa itu, umpamanya perpecahan UMNO tahun 87 yang membentuk Semangat 46 pada masa itu, sebenarnya tidak mampu menggoyah Barisan Nasional. Akan tetapi selepas pemecatan UNWA tahun 1998, saya diberitahu oleh seorang
pemimpin UMNO Kuala Lumpur, dan beliau sebenarnya pun adalah seorang tokoh akademik yang membuat kajian politik. Dia kata sebenarnya iceberg politik UMNO ni dah pecah. Selepas pemecatan Anwar tahun 98, iceberg politik Melayu sudah pecah, politik UMNO sudah pecah. Bermaksud selepas 98, politik Malaysia ni, lanskap politik Malaysia ni sudah berubah sebenarnya. Jadi banyak juga penganalisis politik dan pengamat-pengamat sains politik meletakkan 98 tu sebagai garis perubahan politik lama pada politik baru. Jadi yang dimaksud dengan politik baru itu adalah apabila isu-isu perkauman tu tidak begitu menarik. Walaupun perkauman tu masih menebar, tetapi sudah agak longgar selepas tahun 98. Dan faktornya adalah kerana pertama, globalisasi dunia. Globalisasi dunia mengubah globalisasi politik, globalisasi ekonomi, globalisasi sosial. Dunia ini telah mengubah pemikiran termasuklah rakyat Malaysia. Dan perkembangan media baru pada masa itu telah membantu. Dan selepas menang, ekoran isu Anwar menang besar 99, tahun 99 menguasai negeri Terengganu, kemudian memenangi 27 kursi parlimen. Pada waktu itu dianggap besar sebab PAS tak pernah mencapai kemenangan yang begitu besar selepas semenjak penubuhan parti tersebut. Tetapi selepas menguasai Terengganu dan juga penguasaan yang agak ramai di parlimen, PAS bertukar arah pada masa itu dengan fokus kepada perkara-perkara yang bersifat liga pada masa itu, dengan menekankan kepada undang-undang hudud dan sebagainya. Sedangkan pada era selepas 98, perubahan masyarakat pada masa itu, mereka tidak lagi sebenarnya tertarik dengan isu-isu politik lama. Jadi sudah tersemai isu yang rakyat peduli, contohnya kerajaan yang terlurus, keadilan, prinsip-prinsip kesaksamaan pada masa itu. Dan kemunculan PKR pada masa itu seolah-olah seperti mengisi tempat dalam perubahan politik yang berlaku. Dan saya melihat keupayaan Anwar pada masa itu telah pendekatan politik retas kaum yang dia guna, penyemaian benih demokrasi pada masa itu seperti berjaya menyatukan gagasan pembangkang dan akhirnya memberi pukulan yang hebat pada BN. Adakah PAS pada masa selepas 98 mampu untuk mengikuti arus yang kelihatan begitu? Kelihatan pada sebelum pilihan raya 2008, PAS di persimpangan pada masa itu oleh kerana kekalahan PAS dalam 2004 itu menunjukkan bahawa penumpuan kepada soal liga, contohnya hukum hudud, penguatkuasaan, tidak menarik rakyat sebenarnya. Rakyat selepas 1999, rakyat lebih peduli kepada soal kebajikan, soal keselamatan, keamanan. Jadi kurangnya tumpuan PAS kepada itu yang menyebabkan rakyat akhirnya menolak PAS dalam tahun 2004. Tetapi 2008 apabila PAS menekankan aspek keadilan sejagat. Keadilan sejagat itu sendiri adalah teras kepada syariat Islam pada masa itu. PAS mengambil pendekatan mendengar keluhan rakyat, rintihan rakyat, pelbagai kaum. Kemudian PAS menawarkan pentadbiran bersih dan tidak membezakan antara kaum melalui konsep negara kebajikan. Contohnya pada masa itu telah menarik bukan Melayu terutamanya, malahan menarik satu kelompok Melayu yang selama ini memang tidak menyokong PAS, iaitu Melayu dalam kumpulan civil society, Melayu bandar, Melayu semi bandar pada masa itu. Akhirnya menerima PAS. Jadi kalau kita tengok dalam PRU 2008 contohnya, Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz dilihat sebagai tokoh yang diterima oleh semua kaum pada masa itu.
disebabkan politik rentas kaum yang diperjuangkan oleh Tuan Guru Ni Aziz. Saya dalam survei-survei sebelum PRU28 yang dibuat, mendapati orang bukan Melayu ni begitu selesa dengan Tuan Guru Ni Aziz. Di mana-mana tempat ada gambar Tuan Guru Ni Aziz. Hanya Ni Aziz saja, Tuan Guru Ni Aziz saja. Dan tidak pemimpin lain kecuali Presiden PAS. Saya tidak pasti adakah rakyat kenal atau tidak Presiden PAS bangsa, tetapi Tuan Guru Ni Aziz ini diterima. Jadi penekanan perjuangan keadilan yang sejagat, yang bersifat homofili, yang PAS perjuang pada masa itu. PKR perjuangkan keadilan, DAP juga keadilan, PAS keadilan. Jadi dipanggil nilai homofili, iaitu nilai-nilai sepunya yang dipunyai oleh tiga parti ini akhirnya menarik sokongan. Sebab itu tsunami itu berlaku kerana jelas kelas menengah, masyarakat bandar dan juga bukan Melayu telah memilih PAS pada PRU 2008. Dan akibat daripada perubahan nilai-nilai politik masyarakat, itu juga telah mewujudkan satu konsep baru dalam masyarakat. Dan pemahaman politik dipanggil melahirkan masyarakat consumer politik. Maksudnya rakyat bertindak seperti pengguna. Mereka memilih parti politik itu berasas seperti mereka membeli barang. Contohnya, parti-parti mana yang menawarkan maksud saya manifesto lah, yang dikira menepati aspirasi rakyat hari ini, rakyat akan pilih. Dan pada masa yang sama, apabila parti yang sama dipilih oleh rakyat, pada masa hadapan tidak lagi menarik, rakyat akan tarik balik. Maksudnya sokongan rakyat hari ini, pengundi hari ini bukan berasaskan parti, tetapi isu-isu yang dibawa oleh parti politik. Tetapi fenomena ni agak kurang berkesan di luar bandar. Di luar bandar masih lagi politik berteraskan kaum. Jadi isu-isu agama, isu-isu hak kaum itu begitu kuat. Sebab itu parti Pakatan Rakyat yang berteras kepada rentas kaum ni tidak begitu laku di luar bandar, tetapi sangat laku di bandar dan semi bandar. Okay, Doktor, nak tanya soalan. Ya. Apa yang disebutkan tadi itu ialah perkembangan yang dulu. Sekarang Tuan Guru Ni Aziz pun sudah meninggalkan kita. Ya. Sedangkan Tuan Guru Ni Aziz adalah satu ikon yang diterima oleh semua pihak yang rentas kaum. Ya. Dan Tuan Guru Ni Aziz, dia imej itu berjaya merapatkan PAS dengan kumpulan-kumpulan lain, ya, atau parti-parti lain. Tanpa kehadiran Tuan Guru Ni Aziz sekarang, adakah keupayaan itu boleh diteruskan lagi? Saya melihat penerimaan rakyat kepada PAS masih mutlak daripada 2008 dan 2013. Akan tetapi prestasi PAS agak merosot sedikit 2013 berbanding 2008, sedikit merosot. Sebenarnya merosotnya kerana isu-isu agama dan juga survival Melayu dimainkan oleh Barisan Nasional, khususnya selepas timbulnya NGO kanan Melayu seperti Perkasa contohnya. Selepas 2008 memain peranan, dan selain pada Perkasa timbul banyak lagi NGO Melayu yang pro kepada UMNO. Sedikit sebanyak perjuangan tentang kaum survivor Islam dan Melayu itu menarik undi Melayu. Menyebabkan PAS menerima sedikit kesan daripada penekanan terhadap isu-isu kaum itu. Akan tetapi di kawasan-kawasan di mana bukan Melayu melebihi 30%, PAS masih berupaya menang besar. Tetapi PAS kalah di Titi Wangsa. Titi Wangsa ni satu kes yang agak istimewa. Saya tidak boleh katakan bahawa
penolakan pengundi di Titi Wangsa disebabkan oleh kelemahan PAS. Saya tidak nampak begitu daripada kajian yang saya buat, kerana berlakunya perubahan demografi pengundi sebenarnya dengan adanya penambahan sebanyak 700% pengundi POS di situ menyebabkan PAS, dan juga pengurangan pengundi Cina sebenarnya di situ menyebabkan PAS tewas pun tipis dalam 800 undi. Akan tetapi selepas krisis politik Selangor, ia bermula dengan gerakan Kajamu. Bermula pada situ, saya melihat seperti PAS mempunyai pandangan yang bertentangan dengan rakan-rakan komponen dia di dalam isu-isu politik. Sebagai contohnya, keputusan Pakatan Rakyat tidak begitu sepenuhnya diterima oleh PAS. Yang jelas sekali adalah pertama, pilihan raya kecil di Kajang, dan juga dalam isu pemilihan Menteri Besar Selangor. Nampak di situ seperti tidak ada pemufakatan di antara tiga parti komponen ini, menyebabkan kesan yang sangat buruk kepada politik Pakatan Rakyat itu sendiri, khususnya di negeri Selangor pada masa itu. Dan rakyat bukan Melayu, pengundi bukan Melayu yang selama ini menyokong Pakatan Rakyat melihat PAS dalam situasi yang tidak konsisten. Mereka melihat PAS yang tidak konsisten. Sebalik bagi pengundi Melayu, sebahagiannya menyokong tindakan PAS, sebahagiannya tidak bersetuju dengan tindakan PAS. Adakah dengan undi sokongan yang sekarang macam kembali pecah, tidak solid seperti sebelum ini, menyebabkan masa depan PAS itu sendiri dan Pakatan Rakyat secara umumnya akan tidak mempunyai peluang yang menarik di masa depan? Saya secara jujurnya, kalau saya rujuk kepada analisis keputusan PRU 13 di negeri Selangor, saya merumuskan bahawa tanpa Pakatan Rakyat, PAS tidak berupaya untuk mendapat keputusan yang sebaik 2013 ataupun sebelum ataupun 2008, kerana daripada 6 kerusi majoriti Melayu di Selangor ini, dalam PRU 2008 PAS kalah semua. Maksudnya pengundi Melayu yang 60% ke atas. Semakin besar pengundi Melayu, PAS berpotensi besar untuk kalah. Maksudnya di sini bahawa PAS bukan saingan UMNO di kawasan Melayu. Kemudian di kawasan yang PAS menang, mempunyai sekurang-kurangnya 30% pengundi Cina. Saya beri contoh di Hulu Kelang, PAS menang besar di satu peti undi, namanya Kuala Ampang. Di situ majoriti Cina. Di situ dah menyebabkan PAS menang di Hulu Kelang. Jadi semakin besar bilangan pengundi bukan Melayu, majoriti PAS semakin besar. Bagi contoh, Dong Cepaka di Parlimen Pandan, hampir separuh pengundi bukan Melayu, dan di situ YB Iskandar menang puluhan ribu majoriti. Jadi saya berdasarkan pada keputusan 2013, saya tidak nampak bahawa pengundi bukan Melayu akan mengalih sokongan pada Pakatan Rakyat. Pengundi bukan Melayu kekal dengan Pakatan Rakyat, tetapi pengundi Melayu akan berpecah. Sebahagiannya akan menyokong Pakatan Rakyat, sebahagiannya akan menyokong PAS. Dan sekiranya berlaku pertembungan di antara Pakatan Rakyat, Barisan Nasional dan juga PAS, sekiranya diandaikan PAS tidak lagi bersama Pakatan Rakyat, saya jangkakan BN boleh menguasai semula negeri Selangor, berpotensi untuk berkuasa semula di negeri Selangor. Tetapi PAS akan hilang semua kursi. Tetapi Pakatan Rakyat, DAP, hanya terkesan dalam sekurang-kurangnya 3 kursi saja terkesan. Kemungkinan majoriti
turun ataupun kemungkinan kalah tipis. PKR dalam 5 atau 6 kursi yang agak tidak selamat sekiranya berpecah bila PAS keluar dari Pakatan Rakyat. Tetapi bergantung pada isu. Kita kalau kita lihat pada hari ini, Barisan Nasional masih banyak masalah. Sekiranya ini mengikut unjuran yang saya buat berdasar pada keputusan 2013 dan berdasarkan pada penemuan kajian oleh rakan-rakan saya di universiti awam yang lain, saya menganggarkan, saya mengandaikan sekiranya PAS tidak lagi bersama Pakatan Rakyat, Pakatan Rakyat sebenarnya masih mampu untuk menguasai Selangor sekurang-kurangnya 50-50. Masih boleh menguasai dengan majoriti tipis di negeri Selangor. Dengan adanya gabungan DAP, PAS dan juga sebuah parti yang mewakili kelompok yang pro Pakatan Rakyat dalam PAS. Sebab saya melihat dalam PAS terpecah dua sekarang, satu kumpulan yang pro Pakatan Rakyat, satu kumpulan yang agak mesra dengan UMNO. Gitu. Tapi kalau dikaitkan mereka mesra UMNO itu dinafikan. Jadi kita tidak boleh conclude untuk sekarang sekurang-kurangnya kepada rumusan itu. Cuma yang pasti masalah bermula semasa mengendalikan isu Kajang Move dan juga pemilihan Menteri Besar. Dan keadaan nampak sekarang semakin longgar. Adakah dalam keadaan macam ini pun, maknanya PAS tidak keluar Pakatan, terus katanya kekal dengan Pakatan, adakah PAS masih mampu untuk kekal dominan dalam politik negeri Selangor ataupun nasional? Kenyataan saya yang pertama tadi, saya katakan bahawa satu kumpulan dilihat mesra pada UMNO, walaupun kumpulan itu menafi, tetapi dalam soal politik, persepsi itu satu benda yang tidak boleh dihalang. Sebab rakyat menilai itu, rakyat melihat dari segi perkembangan politik yang berlaku sebelum. Jadi sekurang-kurangnya ada persepsi rakyat begitu. Sebilangan pengundi, walaupun dinafikan, tetapi pengundi dia bebas menentukan kepercayaan dia. Sekurang-kurang kalau tidak pun 50%, 30% percaya begitu. Tetapi saya melihat sekiranya PAS masih kekal di dalam Pakatan Rakyat, dan dalam PRU 2018 masih bertanding di atas tiket Pakatan Rakyat, saya yakin prestasi PAS akan lebih tidak begitu baik berbanding 2013 kerana PAS ada masalah dari segi sokongan bukan Melayu sekarang. Kerana boleh dikatakan hampir berdasarkan pada PRU 2013, boleh dikatakan hampir 90% pengundi Cina menyokong DAP. Pengundi Cina bersama DAP. Bila bersama DAP, PAS menghadapi masalah dengan DAP, sekurang-kurangnya 70%, sekurang-kurang 70% tidak akan menyokong PAS walaupun PAS bersama dalam Pakatan Rakyat. Sebab persepsi bukan Melayu hari ini adalah PAS telah tidak melaksanakan janji-janji mereka dalam PRU 2013. Dilihat begitu. Contohnya ketidakkonsistenan PAS dalam pemilihan Wang Azizah sebagai Menteri Besar. Dilihat PAS seperti mengkhianati Pakatan Rakyat. Persepsi begitu. Seolah-olah begitu. Adakah satu statistik ataupun satu kayu ukur akibat PAS tidak dilihat setia, maka penyokong-penyokong PAS, pengundi-pengundi PAS mula menarik balik sokongan? Macam mana kita nak merujuk bahawa perkara itu sebenarnya memang begitu? Adakah ini satu persepsi yang tidak ada sokongan? Saya melihat dalam PAS ni ada PAS ni ada tiga kelompok sebenarnya. Pertama kelompok yang berpegang kepada kepercayaan perjuangan.
Contohnya satu kelompok ini dia percaya kepada kepimpinan ulama, kepimpinan yang mendominasi PAS hari ini. Dan kumpulan ini dia tidak akan mengalir sokongan. Satu kumpulan yang juga besar dalam PAS ini adalah kumpulan yang tidak sealiran dengan pemikiran kepimpinan ulama sekarang. Saya istilahkan sebagai progresif. Kumpulan progresif ini mereka mempunyai suatu kepercayaan yang mampu untuk memisahkan antara kumpulannya dengan kumpulan yang pertama tadi. Dan satu kumpulan lain dalam PAS adalah ahli-ahli PAS yang keliru. Ahli PAS yang keliru ni adalah terdiri daripada ahli yang committed pada PAS, tetapi mereka dalam situasi yang keliru. Dan mereka sekarang ni sedang menunggu kepimpinan PAS untuk membuat suatu rumusan dalam politik Malaysia. Sebab andaian hari ini PAS kelihatan mesra dengan UMNO dan PAS nampak tidak begitu pro Pakatan Rakyat, nampak begitu, itu persepsi. Jadi dalam masa yang ada ni, kepimpinan PAS hari ini perlu membuat keputusan tu. Adakah bersama Pakatan atau tidak bersama Pakatan sebelum PRU yang ke-40 akan datang. Itu perlu dibuat segera mungkin. Sekiranya tidak, ahli bertambah keliru. Kalau begitu, maknanya pemilihan pemimpin di dalam PAS ini sangat penting. Dan muktamar yang akan menjelang ini pun sebenarnya masa yang sangat ditunggu-tunggu, kerana dia akan membentuk tindakan PAS sendiri selepas itu. Jadi apakah perwakilan dalam muktamar perlu lakukan untuk melantik pemimpin yang bagaimana? Saya balik kepada persoalan dilema yang dihadapi oleh PAS sebelum daripada PAS mencapai kemenangan besar dalam PRU 2008. Sebelum pilihan raya 2008, PAS ini disetujui oleh semua lah pekerja-pekerja politik bersetuju, termasuklah pekerja-pekerja daripada Larab yang membuat kajian merumuskan bahawa PAS dilihat sebagai sebuah parti yang sangat konservatif, parti yang ekstrim dan tidak bertolak ansur, dan tidak ini persepsi terutamanya pengundi bandar. Mereka melihat PAS ni seperti parti yang anti pembangunan. Itu realiti. Tetapi selepas menjelang PRU 2008, PAS telah mengubah tu. Persepsi itu telah diubah sebenarnya kepada parti yang sebenarnya parti yang progresif, parti yang mampu untuk mendepani cabaran politik abad ke-21. Saya beri satu contoh. Selepas pengenalan slogan PAS for All dan negara berkebajikan, PAS mampu mengumpul sokongan bukan Melayu menjadi sayap yang penting dalam parti PAS. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Kalau ada pun dulu tahun 86, CCC tidak begitu jelas, tidak yang menggerakkan CCC itu lebih kepada NGO. Tetapi kejayaan PAS membentuk sayap-sayap yang daripada bukan Melayu ni sebenarnya ada fenomena yang berbeza dengan tahun 86. Maksudnya orang bukan Melayu secara ikhlasnya mereka nak bersama dengan PAS kerana mereka percaya kepada perjuangan PAS. Begitu. Jadi akan tetapi selepas PRU 13, kelihatan PAS seperti beralih arah kembali kepada sebelum 2008. Mengejutkan pemati politik. Sangat mengejutkan. Dan saya melihat muktamar yang akan dibuat pada bulan Jun akan datang ini sebagai turning point sebenarnya. Adalah sebenarnya soal bukan setakat survival Pakatan Rakyat itu sendiri, survival PAS itu sendiri. Sebab saya lihat seperti sudah begitu jelas
dua kumpulan dalam PAS sedang beradu kekuatan sekarang. Dua-dua sedang melakukan kempen-kempen yang jelas terbuka, kempen terbuka yang belum pernah berlaku sebelum. Boleh tidak dijangkakan semasa muktamar jika yang terpilih itu ialah dalam satu pihak, katanya ada dua pihak, ataupun satu pihak lain yang pihak progresif yang naik, ataupun satu lagi pihak konservatif, boleh tak menjangkakan kalau satu pihak ini yang dilantik, kemana arah PAS berbanding kalau pihak progresif yang kekal masih lagi diterima sebagai barisan pimpinan? Saya melihat kumpulan konservatif, saya istilahkan sebagai konservatif lah untuk membeza antara dua kumpulan. Kumpulan konservatif ini adalah kumpulan yang sebenarnya berakar umbi dalam PAS. Sebenarnya teras PAS adalah kumpulan konservatif, adalah sebenarnya akar yang kuat dalam PAS. Cabaran besar saya lihat kepada kumpulan progresif. Sekiranya benar dua kumpulan sedang beradu, pada hari ini saya melihat pertarungan yang sangat mencabar. Akan tetapi membawa natijah yang sangat berbeza. Sekiranya keputusan muktamar kumpulan konservatif menguasai parti, saya melihat ada kemungkinan besar kumpulan progresif ini akan membentuk satu gerakan baru. Sebab pertembungan dalam PAS hari ini bukan pertembungan seperti berlakunya pertembungan antara Datuk Asri dengan Datuk Asri dengan Datuk Nasir pada masa itu. Dua benda berbeza tu. Ataupun pertembungan dalam PAS hari ini antara pertembungan Tengku Razali Hamzah dengan Dr. Mahathir. Pertembungan yang berlaku tahun 77 di Kelantan dulu, pertembungan antara personaliti. Jadi mudah dijangkakan bahawa kumpulan serpihan dia akan hilang dengan cepat. Begitu juga Tengku Razali bertembung peribadi. Tetapi pertembungan dalam PAS ni bukan pertembungan peribadi, sebenarnya pertembungan arus gelombang, pertembungan pemikiran, pertembungan idealisme. Jadi pertembungan idealisme ni kita jangkakan bahawa kumpulan yang bakal terkeluar daripada arus utama, dia mampu untuk membentuk suatu gelombang baru. Seperti yang kita lihat pertembungan di antara Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir. Pertembungan Anwar Ibrahim dengan Mahathir itu bukan setakat pertembungan peribadi, sebenarnya pertembungan pemikiran, pertembungan arus. Sebab tu saya secara peribadi saya menjangkakan PKR ini satu parti yang kekal relevan untuk masa-masa akan datang. Kerana PKR adalah parti politik yang memperjuangkan suatu bentuk gelombang pemikiran yang didokong oleh masyarakat. Maksud begitu. Anwar Ibrahim itu satu tokoh. Tetapi tanpa tokoh ini tu, orang kekal menyokong perjuangan tokoh itu walaupun tokoh itu sudah tidak ada. Itu yang saya bezakan. Jadi saya memandang dakwaan yang mengatakan bahawa kumpulan progresif ini sekiranya akhirnya membentuk suatu wadah yang baru akan lenyap jangka masanya itu, saya sebenarnya muskil dengan dakwaan-dakwaan seperti itu, kerana saya lihat sama sekali berbeza dengan pertembungan yang akhirnya mencetuskan parti berjasa di Kelantan dahulu, ataupun pertembungan yang akhirnya membentuk semangat 46 dalam krisis UMNO 1987. Jadi saya melihat di sini suatu perkembangan politik yang sangat menarik sebenarnya dalam lanskap politik Malaysia hari ini. Sangat menarik dalam suasana parti pemerintah berada dalam keadaan yang lemah, tetapi pembangkang juga dalam situasi yang sama, ya. Ada elemen-elemen
yang melemahkan parti pembangkang itu. Dan kemungkinan besar perpecahan yang berlaku dalam 4 hari ini boleh menjadi laba yang besar kepada UMNO. Sekurang-kurangnya UMNO dapat mengukuhkan kembali kedudukan dia di kawasan-kawasan pengundi Melayu. Sekurang-kurangnya 60% pengundi Melayu. UMNO mampu untuk mengambil balik kedudukan dia. Dan yang terakhir daripada saya, mungkin lepas ni kita buka kepada yang lain untuk bertanya. Disebabkan sibuk dengan isu dalaman yang tidak kondusif kepada kekuatan dan kekuatan parti PAS sendiri, menyebabkan PAS lupa dengan isu-isu besar negara yang dulu diperjuangkan dan rakyat menyokong. Yang jelas seperti yang terbaru GST misalnya. Gerakan untuk bantah GST itu nampak macam longgar dan seperti tidak ada sokongan yang kuat. Jadi apakah perkara ini akan menyebabkan kalau terus dalam keadaan bertelingkah, isu-isu besar negara akan dilupakan, hanya berbincang dengan isu-isu yang melemahkan diri sendiri. Satu perkara yang saya perlu jelaskan di sini kepada tuan-tuan bahawa gelombang saya guna istilah gelombang anti BN, anti establishment, anti UMNO BN. Bukan bermaksud gelombang ni sebenarnya adalah semata-mata penyokong PAS, DAP dan PKR. Sebenarnya sentimen anti UMNO BN itu dia bersifat menyeluruh. Maksudnya yang anti pada UMNO, anti pada BN itu tak semesti dia menyokong PAS, tidak semesti dia menyokong PKR, tidak semesti dia menyokong DAP. Jadi kelihatannya sejak krisis politik Selangor, kelihatannya PAS banyak, malah saya istilahkan penumpuang berlebihan kepada aspek legal, aspek perundangan, iaitu hudud. Jadi tumpuan berlebihan PAS pada hudud ini telah mencetuskan krisis ataupun pertembungan antara PAS dengan DAP. Sedangkan realiti politik pada hari ini, rakyat tertarik kepada isu-isu yang melibatkan kehidupan mereka. Rakyat hari ini sebenarnya mereka, sebab saya sebut tadi, sokongan rakyat bukan lagi berpusat pada parti, tetapi kepada isu. Dan saya sebut tadi istilah consumer politik tadi. Pada tahun 2008 dan 2013, pengundi-pengundi consumer politik ni melihat tawaran Pakatan Rakyat, tawaran PAS, tawaran DAP, tawaran PKR itu relevan dengan realiti hidup mereka. Tetapi pada hari ini mereka melihat tidak lagi relevan dan kemungkinan mereka tidak akan menyokong. Walaupun mereka ni anti UMNO dan Barisan Nasional, mereka mungkin tidak lagi menyokong parti yang dianggap tidak memenuhi cita rasa mereka sebagai pengguna politik. Begitu. Jadi apa tu, ada lupa soalan tadi. Disebabkan pertelingkahan ini menyebabkan isu-isu negara yang penting dilupakan. Saya melihat hari ini di antara 3 parti ini, PKR paling konsisten. PKR adalah parti yang kelihatan bijak mendepani ataupun mengambil kesempatan daripada isu-isu yang menghimpit rakyat. Saya lihat seperti PKR ini parti yang sangat real dengan kehidupan rakyat. PAS kelihatan seperti parti yang bereksperimen. Dia tidak berpejak kepada realiti. Jadi seperti satu fantasi. Saya melihat penekanan PAS kepada perkara-perkara yang rakyat anggap tidak penting dalam hidup mereka. Dan oleh kerana saya sebut awal tadi, adanya persepsi bahawa PAS mesra dengan UMNO. Mesra dengan UMNO maksudnya PAS mendapat kerjasama UMNO dalam isu hudud. Di Kelantan dan di Cempaka, UMNO tidak masuk tanding. Dan semasa almarhum Tuan Guru Nik Aziz meninggal dunia, media massa 2 hari berturut-turut memberi fokus
kepada kematian Tuan Guru. Jadi rakyat melihat begitu. Dan apabila PAS terjun ke dalam isu yang saya maksud tadi, dia menjadi sinis kepada, sedikit banyak menimbulkan satu persepsi kurang percaya kepada gelombang anti UMNO Barisan Nasional tadi. Ikhlas ke PAS sekarang ni? Sebab tu saya tak pasti yang PAS anjurkan di Hinda, perhimpunan Hinda tu, saya tak pasti kehadiran bagaimana, tetapi saya diberitahu bahawa tidak seperti sebelumnya. Sambutan tu tidak seperti sebelumnya. Kalau menjelang PRU 2008 dan 2013 dulu, rapat umum yang dianjurkan oleh PAS khususnya tak kurang puluhan ribu hadir bersama dengan semangat nampak. Tetapi nampak agak murang sebab gelombang anti UMNO Barisan Nasional ni seperti mereka kurang percaya kepada tujuan PAS untuk menentang, untuk mengadakan program-program anti GST dan sebagainya. Saya rasa itulah perbincangan kita. Mungkin sebelum kita tamatkan temu bual ini, ada soalan-soalan tambahan, soalan-soalan lain yang relevan dengan tajuk yang kita bincangkan. Jadi kita round table. Ya, betul. Ya. Kalau di kampus kita lihat bagaimana. Kalau dulu ada macam zaman PAS Gerhana, dikatakan anak muda pun tak berminat bila PAS bergabung dengan UMNO kan. Ya. Jadi masa depan Gamis itu macam mana gerakan anak muda? Saya sebenarnya secara jujurnya saya tidak fokus kepada gerakan pelajar. Ada orang lain yang buat kajian tentang gerakan pelajar ni. Cuma apabila saya review laporan-laporan berita dan sebagainya, kelihatan seperti gerakan mahasiswa tu agak sunyi berbanding sebelum. Jadi tidak ada kenyataan ataupun himpunan-himpunan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin pelajar. Saya tidak dapat untuk membuat satu keputusan lah tentang, sebab saya tak fokus sebenarnya dalam aspek itu. Mungkin boleh rujuk kepada rakan saya di UKM ada buat, mereka fokus tentang gerakan aktivitas ni profit pelajar. Gitu. Doktor, Ya. bagaimana doktor melihat impak banjir besar di Kelantan? Sebab sekarang ni pun selepas 100 hari banjir, dilaporkan di media, ramai masa banjir masih lagi di kemah dan sebagainya. Ya. Saya sebenarnya tak fokus kepada politik Kelantan. Cuma ada satu bahagian yang saya buat research ni saya buat sebelum PRU 2008. Sebelum PRU 2008, ada dua blog popular masa itu. Satu blog Kuda Kepang ditulis oleh Rohani Ali Ahmad, dan satu lagi blog Malaysia, blog oleh Raja Petra. Ini dua blog yang dia fenomena pada masa itu. Selepas Pak Lah menang besar 2004 pada masa itu, Pak Lah mula melakukan kesilapan dalam pentadbiran dia, penguasaan ahli keluarga, dan Dr. Mahathir pada masa mula membuat kritikan, dan blok Kedekaipan dan Rohani ini antara orang yang konsisten menentang polisi-polisi Pak Lah. Dan sebenarnya dialah orang pertama yang menggunakan istilah tsunami politik ni, bukan Lim Kit Siang. Ada orang menyatakan Lim Kit Siang yang mula selepas menjelang Pakatan Rakyat pembangkang menang masa 2008 tu, dalam kenyataan wartawan tu dia kata tsunami politik. Sebenarnya orang kata sebenarnya bukan Lim Kit Siang. Saya kesan 2006 tu dah diguna istilah tu. Rohani Ahmad ni dia mengatakan bahawa tsunami besar akan berlaku tahun ini, berdasarkan kepada review yang saya buat terhadap semua blog-blog yang terkenal. Saya buat daripada tahun sebelum bermula kepimpinan Pak Lah lagi. Dan semasa Pak Lah lagi pun saya membuat saya review blog-blog ni. Dan saya mendapati bahawa jangkaan yang dibuat oleh Rohani ni tepat. Teori dia begini. Teori dia kata, teori Rohani ni dia kata,
cuba lihat di media ni. Satu komen, maksudnya kalau kita tulis satu orang yang komen itu sebenarnya mewakili 1,000 orang. Dia mewakili 1,000 orang. Maksudnya pandangan yang itu. Maksudnya kalau tuan tengok satu isu, 200 orang komen, darab 1,000, maknanya 200,000 bersetuju. Itu teori dia. Dan kalau kita tengok hari ini di Kelantan, cuba pergi ke media-media sosial ni. Siapa sebenarnya pengguna-pengguna media sosial ni? Rakyat Kelantan yang tinggal di luar. Ya, mereka yang sama ada mereka golongan menengah, mereka golongan terpelajar ataupun peniaga-peniaga besar. Mereka yang bermospoting di luar, tetapi mereka balik mengundi dan memberi kemenangan kepada Pak sebenarnya di Kelantan. Mereka ni sebenarnya mendominasi media sosial ni. Tapi kalau kita lihat kepada kritikan mereka ni, terlalu banyak kritikan terhadap kerajaan Kelantan hari ini. Maksudnya golongan muda tidak begitu merasa tidak begitu seronok dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Dari segi mungkin saya melihat apabila kumpulan progresif di Kelantan itu telah terkeluar daripada arus politik utama di Kelantan hari ini. Dan impak banjir besar baru ni, banjir yang besar ni sebenarnya sangat mengejutkan dan memang memberi kesan besar pada hidupan rakyat. Sebab masa banjir itu saya pun ada di sana dan saya sempat melihat keadaan yang sangat bayangkan ada penduduk yang seminggu terputus bekalan dan mereka ni sebenarnya terputus hubungan. Seminggu tidak ada bekalan makanan. Di Kemubu, Kuala Kerai itu saudara isteri saya di situ. Dan saya sekarang mudah kan WhatsApp orang hantar dapat gitu. Memang jerit, rakyat Kelantan memang jerit. Dan saya melihat UMNO di Kelantan mendahului. Dari segi apa saya melihat UMNO meraihkan rakyat Kelantan dalam situasi pertama. Kita ketahui bahawa rakyat Kelantan walaupun mereka ni bukan ahli PAS, mereka hormat Tuan Guru Nik Azib. Selepas peristiwa sedih banjir itu, kemudian datang pula peristiwa kematian Tuan Guru, menambah kesedihan rakyat Kelantan pada masa itu. Dan UMNO mengambil pendekatan tidak bertanding. Di Cempaka itu sebenarnya membawa lagu yang besar pada UMNO sebenarnya. Kerana rakyat melihat, pertama UMNO menghormati Tuan Guru. Pada masa yang sama, UMNO tidak terlalu main politik dalam situasi rakyat Kelantan menghadapi masalah. Dan sebenarnya kesan psikologi rakyat Kelantan tu, dia makan masa yang panjang sebenarnya. Sesiapa yang kelihatan fokus kepada benda yang tidak ada hubungan dengan hidupan rakyat yang pada hari itu akan dilihat, mereka sebenarnya dilihat tidak perlu pada rakyat. Contohnya dalam keadaan rakyat susah, tetapi sejumlah besar perhatian diberi kepada perkara lain, tidak kepada itu, rakyat akan kecil hati. Sebab rakyat Kelantan ni rakyat Kelantan ni mempunyai tingkah laku politik yang berbeza dengan lain-lain masyarakat di Malaysia ni. Kerana rakyat Kelantan ni dia sifat dia suka berhijrah, dia suka bergerak, dia mobile orang Kelantan ni sana sini, dan dengan pergerakan orang Kelantan sana sini tu mereka menerima kepelbagaian pandangan, mencetuskan mencetuskan fenomena pola yang menarik sekali Kelantan. Jadi kelihatannya banjir besar tu saya jangkakan boleh menjadi isu, memberi kesan kepada politik 2018. Dan saya lihat di Kelantan sekarang rakyat sangat dahaga pembangunan. Kalau kita lihat di media-media sosial, apa yang rakyat Kelantan tu fokus hari ini adalah bila nak balik raya terpaksa berjam-jam jalan raya. Sebenarnya mereka rakyat Kelantan ni sangat inginkan jaringan jalan yang selesa daripada Kuala Lumpur Kelantan. Mereka sangat mengharap begitu.
Kalau hari raya, menjelang hari perayaan, tak berpeluang pergi Kota Baru. Sebab tak efektif. Daripada rumah, katakan daripada Macang tu nak pergi Kota Baru, musim-musim perayaan, makan masa dalam 6-7 jam sampai Kota Baru. Sebab masalah jaringan. Sebab orang Kelantan ramai, bila balik ratus ribu. Jadi rakyat Kelantan nak itu. Dan sekarang sudah timbul, ini kajian yang dibuat oleh rakan saya di USI ada satu tim yang buat fokus pada Kelantan. Sudah ada seperti kepercayaan bahawa apa salahnya kita tukar sebuah pemerintahan yang begitu lama. Dah 20 tahun ni kita tukar dulu kepada satu pemerintahan yang baru. Maksudnya sudah ada kepercayaan untuk menukar kepimpinan. Cuma yang saya sebut USI tadi jangan kop lah, sebab tak rasmi saya tak minta kebenaran pada dia. Tapi daripada perbincangan-perbincangan tu saya faham gitu. Tapi jangan kop yang USI sebut. USI close diri lah. Dia close diri. Sebab dia masih lagi sedang belum siap lagi. Tapi saya pun turut sama lah memberi pandangan dia. Dan data-data saya lihat tu dia sejajar. Dan kalau saya rujuk kepada teori oleh Kuda Kepang tu, pada hari ini saya rasa kerajaan Kelantan tidak begitu selamat di Kelantan, kecuali berlaku perubahan-perubahan politik yang lebih baik menjelang PRU yang ke-14 datang. Ini kepimpinan PAS kena lihat. Secara jujurnya saya melihat gaya kepimpinan progresif itu sebenarnya disenangi oleh golongan yang tinggal di luar Kelantan, golongan muda, golongan bekerja dia, mereka lebih menyenangi kaedah yang begitu dan politik. Ada lagi soalan? Saja. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana untuk mengembalikan PAS ini ke arah yang lebih baik, yang seolah mengetuai Pakatan Rakyat ataupun mengetuai ataupun menyemarakkan senario politik Malaysia? Saya melihat situasi hari ini agak parah sebenarnya, sebab dah terlajak perahu. Terlajak perahu ni maksudnya isu-isu yang perkembangan isu selepas daripada kerajaan Muqtadir itu saya lihat tidak kondusif kepada Pakatan Rakyat. Malah saya melihat kelompok konservatif dalam PAS begitu bersungguh-sungguh sekarang. Seperti kelihatan tidak ada isyarat signal untuk mengembalikan semula tautan antara dua kumpulan. Malahan nampak seperti semakin jauh antara dua kumpulan, malahan terbuka. Dan sudah ada saya lihat daripada rujukan-rujukan yang saya dapat, sudah ada kecam mengecam antara dua kelompok. Jadi untuk mengembalikan semula macam mana saya, sebab ini tak ada research buat. Kalau tanya persepsi saya lah, pandangan saya sendiri, ini bukan berdasar pada kajian. Saya melihat PAS gerakan Islam ni ada dua pilihan saja. Pilihan yang pertama, saya harap jangan kop lah ini peribadi yang saya kata, guna kaedah seperti IS guna. IS guna tu kaedah yang di luar demokrasi. Dia boleh menang juga, menguasai je. Kalau tak setuju dengan kaedah yang IS guna kaedah demokrasi. Itu saja jalan yang PAS ada, demokrasi berparlimen. Tetapi jalan demokrasi berparlimen di Malaysia ni satu orang satu undi. Bukan orang PAS satu orang 5 undi bagi PAS, sama saja. Orang Melayu satu undi, orang Cina satu undi. Dan dengan komposisi kaum hari ini, komposisi Islam, bukan Islam, Melayu bandar, Melayu luar bandar, Melayu yang pro agama, yang kurang pro agama, saya melihat tidak ada jalan untuk PAS menguasai pemerintah Malaysia melainkan dengan adanya halusinasi. Tidak ada jalan. Kalau melihat kepada politik demokrasi yang ada, tidak ada ruang untuk menang, untuk mendapat kuasa, melainkan dengan PAS duduk bersama-sama dengan gagasan yang sedia ada, gagasan Pakatan Rakyat,
Sebab rakyat melihat sekarang selepas daripada pasca 2008, harapan rakyat sudah begitu berbunga kerana ada 2 parti di Malaysia. Kerana sebelum 2008 hanya ada 1 parti saja di Malaysia ni. Barisan Nasional dia ada. Pembangkang langsung tak boleh memberi cabaran. Tetapi selepas 2008 sudah ada 2 parti sebagaimana yang dipraktik oleh negara-negara maju. Jadi rakyat ada option, ada pilihan. Itu saya lihat kemajuan yang sangat jauh di dalam demokrasi Malaysia hari ini. Saya lihat begitu. Dan saya lihat Pakatan Rakyat ada peluang sebenarnya untuk menguasai negara ini untuk satu masa. Ada peluang tu. Sebenarnya peluang tu sudah dibuktikan 2013, tapi oleh kerana sistem kita mempraktik first past the post. First past the post ni sebenarnya tidak menguntungkan parti-parti yang menguasai kawasan bandar. Kerana kawasan bandar ni komposisi pengundinya terlalu besar. Kadang-kadang dalam nisbah 1:11. Maksudnya di Sarawak ada kawasan parlimen 15,000 pengundi. Barisan Nasional tetap dapat 1 kursi. Di bandar 100,000 pengundi, 1 perwakilan. Jadi sepatutnya perwakilan bernisbah tu, kalau mengikut amalan perwakilan bernisbah, sebenarnya PRU 13 tu Pakatan Rakyat sudah menjadi kerajaan sepatutnya di Malaysia. Dan ini pandangan saya lah daripada kajian-kajian yang ada, yang berlaku menunjukkan hari ini sebenarnya perkauman ni dia semakin lemah. Kalau kita rujuk kepada teori-teori politik yang diguna di barat, semakin moden, semakin bandar, perkauman tu dia makin lemah. Perkauman ni akan subur, sekiranya berlaku pemisahan antara kelompok-kelompok. Pemisahan kelompok-kelompok maksudnya orang Cina duduk bandar, orang Melayu 2 bandar, orang India duduk di ladang-ladang. Maksudnya perkauman akan kuat begitu. Tetapi sekiranya kaum ni bersama, dia akan melemahkan perkauman. Jadi hari ini perbandaran ni, urbanisasi ni sebenarnya melemahkan perkauman sedikit demi sedikit. Maksudnya pada hari ini saya melihat Pakatan Rakyat mempunyai advantage dalam politik Malaysia untuk jangka masa panjang. Sebab tu saya pernah ditemubuat oleh media bernama. Saya ada rakaman tu, kalau boleh berkongsi lah, rakaman tu ada. Saya memberi cadangan kepada UMNO dalam sempena Perhimpunan Agung tahun 2013 itu. Jadi dalam cadangan tu saya memberi cadangan kepada mereka bahawa UMNO mesti diremajakan. Mereka tanya, adakah remaja tu bermaksud menggantikan pemimpin lama dan pemimpin baru? Saya kata no. Meremajakan bermaksud memastikan UMNO itu menjadi parti yang sentiasa relevan dengan perubahan-perubahan masyarakat. Itu maksud remaja. Bukan maksud tukar pemimpin. Pemimpin yang seperti Tengku Razali yang dah nak mencecah 80, dia tetap relevan. Tok Wu Aziz, dia mencecah hampir 90, dia relevan. Tetapi sebenarnya yang perlu diremajakan itu sebenarnya parti itu, disesuaikan dengan perubahan-perubahan politik. Saya melihat Pakatan Rakyat dia mampu untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Tidak seperti UMNO. UMNO susah sebab UMNO adalah parti perkauman yang berasaskan kepada berpusat kepada Melayu Islam. Jadi soal Melayu Islam tu dalam perlembagaan dia berada hierarki yang tidak sama dengan perkara-perkara lain. Jadi itu suka pada UMNO. Tapi tidak kepada parti-parti yang berada dalam Pakatan Rakyat. PAS bukan parti perkauman. PAS parti yang melangkau rentah kaum. DAP pun dan juga PKR. Jadi sebenarnya untuk jangka masa panjang saya melihat Pakatan Rakyat ni adalah satu gabungan yang cerah masa depan politik dia di Malaysia. Hari ini. Okey. Ya. Doktor. Ya. Bagaimana kalau ditakdirkan Ya. PAS bersama dengan Barisan Nasional atau gabungan PAS dengan UMNO? Sebab ada ula-ula mengatakan daripada masuk mulut singa masuk mulut harimau. Ya. Tapi mulut singa ni VIP lah, maknanya tak boleh bernafas. Tapi kalau mulut harimau ni Ya. masih boleh bernafas. Kalau lah dalam PRU 14 nanti Ya. PAS dan UMNO bersama Ya. dan melawan dengan PKR, apa pandangan?
Saya melihat dua implikasi di situ. Pertama, sekiranya PAS bergabung dengan UMNO, kuasa politik Melayu akan bertambah. Kuasa Melayu politik akan bertambah, tapi natijahnya perkauman akan lebih kuat. Perkauman lebih kuat kerana parti kerajaan dilihat parti Melayu. Parti kerajaan dianggap orang Melayu. Dilihat begitu. Tetapi untuk jangka masa panjang, gabungan PAS dengan UMNO ini akan melemahkan PAS. Sebab teori saya begini, apa yang PAS boleh tawarkan kepada UMNO berbanding MCA dan MIC? Tak ada apa yang PAS boleh tawarkan kepada UMNO kerana dua-dua parti ini merebut undi Melayu. PAS merebut undi Melayu, UMNO merebut undi Melayu. Kalau PAS kata kami nak mendolakkan Islam, UMNO kata kami dah mendolakkan Islam lama dah. Jadi maksudnya walaupun PAS bersama dengan UMNO, tetapi PAS sedikit demi sedikit akan dilemahkan. Maksudnya UMNO akan melihat bahawa tak perlu ada dua parti Melayu, hanya satu parti Melayu sudah cukup. Sebab masing-masing mengejar undi Melayu. Tetapi gerakan sangat relevan pada UMNO kerana walaupun gerakan hari ini parti yang sudah anggap muflis lah, masih lagi diterima oleh UMNO kerana gerakan MCA mampu memberikan sesuatu yang UMNO tak boleh, undi bukan Melayu. Ibarat kalau saya berniaga roti canai, tuan nak berniaga dengan saya roti canai juga. Buat apa saya dah jual roti canai? Melainkan tuan jual air. Maksudnya sama-sama jual roti canai. UMNO jual roti canai, PAS jual roti canai. Saya lihat begitu. Jadi gabungan PAS dengan UMNO ini membawa natijah yang besar kepada orang Melayu. Orang Melayu, kuasa politik Melayu akan bertambah. Tetapi pada masa yang sama, kuasa politik PAS akan lemah. Saya lihat. Maknanya pada pandangan doktor bahawa kiranya berlaku penggabungan antara PAS dengan UMNO, maknanya sedangkan dia tidak membawa apa-apa sinergi pada UMNO dari segi faktanya, jadi dia akan seolah membunuh PAS tu Okey, tapi dari segi satu lagi, apakah PAS tidak menyedari bahawa dia akan menjerumuskan parti itu ke arah perkauman yang tidak selaras dengan Islam? Begitu. Sedangkan Islam itu adalah satu agama rahmatul alamin yang rahmat bagi sekalian alam dan suatu agama yang universal. Sebenarnya PAS dah ada pengalaman sebenarnya dengan UMNO di dalam Barisan Nasional tahun 74. PAS dah masuk sebenarnya, dan sebenarnya kenapa akhirnya PAS keluar daripada Barisan Nasional, saya tak pegang sangat yang saya sebut. Saya kena rujuk balik kepada maklumat. Tetapi saya fahamkan bahawa ada tuduhan bahawa pemimpin PAS dalam Barisan Nasional ini menggunakan kedudukan mereka sebagai menteri dan sebagainya itu untuk menguatkan pengaruh PAS di dalam. Jadi tidak menyenangkan pemimpin UMNO. Jadi maksud saya begitulah. Maksudnya bila bersama itu, bagi parti yang lebih besar ni menganggap rasa dia tak relevan pun di situ. Maksudnya tak kekal, berbeza dengan gerakan. Sebab gerakan dengan UMNO dia ada garis pemisah. Gerakan tak boleh menguasai ahli UMNO. UMNO tak boleh menguasai ahli gerakan sebab perbezaan kaum. Tetapi PAS sama-sama orang Melayu, Islam. Jadi sama ada PAS yang akan cuba menguasai UMNO atau UMNO cuba menguasai PAS. Dan dalam kes seperti yang dominan sebenarnya yang akan menang. Saya lihat itu. Jadi sebenarnya pengalaman tu dah berlaku pun, dan PAS keluar pada tahun 78. Dan akhirnya membawa impak kepada PAS di Kelantan. PAS kalah di Kelantan hanya tahun 90 baru dapat ambil kembali. Begitu. Jadi segi satu kaedah pemasaran ni, maknanya ada kaedah pemasaran dipanggil cannibalism di mana satu produk itu dia membeli produk lain dengan tujuan untuk membunuh produk itu. Seperti contohnya macam ni, kalau dia berlakunya dulu sabun buku kan. Kemudian bila dia hasil satu produk sabun liquid, sebenarnya adalah dia akan menyebabkan pasaran sabun cair itu memakan segmen sabun buku. Dan sekarang telah berlaku, maknanya orang lebih mencari produk sabun
cecair Betul. Jadi kat ini dia akan berlaku pada PAS sekiranya berlakunya saya pertemuan percaya. antara Sama antara kedua-dua. Sama ada bila bergabung tadi, sudah tentu bila bergabung PAS akan ada bahagian, ada konsesi dalam kerajaan. Contohnya pegang 2 kementerian, 3 kementerian, sudah tentu akan ada usaha untuk menguasai, sama ada PAS menguasai ataupun UMNO menguasai. Dan saya melihat oleh kerana saya kata tadi, jual produk yang sama. Bila jual produk yang sama itu yang masalah. Kecuali jual produk yang berbeza. MCA gerakkan sampai kiamat dia boleh bersama. Gerakan MIC, MCA dengan UMNO sampai kiamat boleh, sebab ada garis pemisah di antara parti tadi. Maksudnya yang ni jual sabung, yang ni jual benda lain, bukan sabung juga. Maksud begitu. Jadi adakah bacaan ahli politik dalam PAS ni dia tidak melihat kepada kemungkinan perkara itu boleh berlaku? Saya melihat secara jujur lah, ni persepsi saya lah, saya melihat pemimpin PAS sangat lurus di dalam politik. Lurus dalam politik maksudnya kita tidak mempunyai prejudis pada UMNO apabila mereka nak kepada bodoh. Jadi kami akan menyambut kerana hendak mengadakan bodoh. Jadi saya lihat di situ dari segi strategi politik itu tidak diletakkan, sedangkan sama-sama berada dalam demokrasi, politik demokrasi. Jadi strategi itu dibelakangkan. Yang penting matlamat tadi. Saya melihat itu. Jadi kejujuran kepimpinan PAS itu sama ada UMNO mempunyai tujuan atau sebaliknya, yang menjadi mangsa PAS akan menjadi mangsa. Jadi dengan pandangan seperti ini, adakah jalan bagaimana untuk menyelamatkan PAS pada pandangan doktor supaya PAS tu nampak lebih relevan lagi dalam? Saya melihat sebenarnya tak ada research dibuat, cuma saya berdasar pada pemerhatian. Saya tak kata ni kajian, saya tak buat kajian, mungkin bacaan saya tidak tepat. Saya melihat kehebatan PAS ni, menyelahnya PAS ni apabila ada satu kelompok yang dipanggil progresif. Progresif ini adalah satu kumpulan yang selain daripada mereka ini mempunyai semangat, kefahaman dan juga perjuangan gerakan Islam tu, pada masa yang sama mereka mempunyai kemahiran dalam aspek-aspek dipanggil dalam padu kifayah lah. Maksudnya mempunyai kemahiran mengurus, mempunyai kemahiran dalam teknologi, mempunyai kemahiran dalam tabi urus dan sebagainya. Jadi kumpulan ulama ini, kumpulan ulama yang menguasai PAS hari ini, mereka memang arif tentang aspek syariat, aspek akidah, mereka mahir, tetapi pada masa yang sama mereka tidak menguasai. Saya beri satu contoh. Mampukah ulama-ulama ni apabila berada di dalam kelompok bukan Melayu, contohnya kelompok civil society, mampukah mereka berhujah dengan civil society, melainkan kumpulan profesional? Maksud saya beri satu contoh lah. Dalam civil society ni biasanya bahasa yang digunakan bahasa Inggeris. Jadi adakah ulama-ulama kita ni dalam PAS ni berkemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Saya lihat, saya tak pasti, tetapi saya rasa profesional, kebanyakan profesional dalam PAS ni hebat. Kalau ada pun kumpulan ulama ni mungkin tidak begitu ramai. Jadi mereka tak dapat menyambut idea-idea civil society. Jadi sebab tu saya berpendapat dalam PAS mesti ada kepelbagaian. Kepelbagaian maksudnya kumpulan progresif ni sebenarnya adalah satu tunjang yang besar sebenarnya dalam PAS. Kumpulan ulama memandu, tetapi pelaksanaan itu dimantapkan oleh kumpulan progresif. Jadi hari ini saya melihat hala tuju PAS saya sangat mengecewakan kerana seperti peranan progresif itu sudah diketepikan di dalam PAS. Jadi natijahnya membawa kerugian dalam aspek politik.
Di dalam PAS ni dia ada, yang Dr. sebutkan tadi, dia ada dua pertembungan minda, dua minda yang dominan dan satu lagi yang ada tu di antara ni adalah satu kumpulan yang dia cuba melaga-lagakan antara kedua kumpulan ni. Pada pandangan doktor, ada kumpulan ini adakah satu spora ataupun bakteria yang ditanam oleh luar ataupun dalam kumpulan antara kedua-duanya? Oh, itu di luar daripada research saya lah. Itu dia lebih pada, sebab tak ada saya kalau kajian tak dibuat, saya tak berani nak cakap, kecuali kalau dah buat kajian. Jadi ini ikut pandangan doktor lah. Pandangan peribadi saya. Pandangan peribadi saya melihat begini. Saya melihat selepas PRU 2013, selepas 2008-2013, Pakatan Rakyat bertugas saja. Pakatan Rakyat mempunyai masa depan yang cemerlang. Jadi untuk memecahkan Pakatan Rakyat, untuk melemahkan Pakatan Rakyat ini, pertembungan antara parti ini, DAP dengan PAS contohnya, PAS dengan PKR contohnya, adalah satu kaedah yang sebenarnya menguntungkan parti lawan dia. Jadi saya tak berani nak menuduh sebab saya tak ada bukti sebenarnya. Saya kata begini, saya kata bahawa selepas PRU 2008 tu sudah ada elemen-elemen untuk membersamakan antara UMNO dengan PAS. Berlaku di Selangor dan berlaku di Perak. Hari didedahkan oleh, maksudnya di sini menunjukkan bahawa UMNO melihat mereka perlu bersama dengan PAS untuk menyelamatkan survival politiknya itu. Begitu. Jadi soal adakah mereka menghantar pengitik, menghantar untuk mencahkan itu, saya tak ada bukti. Jadi satu peluang bagi pihak musuh untuk melemahkan Pakatan. Itu diambil peluang lah. Diambil peluang. Dan sebenarnya kalau ada pun tujuan macam tu disebabkan oleh masalah dalam PAS sendiri. Sebab saya melihat kumpulan ulama ini, kumpulan konservatif ini, walaupun mereka berjuang, parti PAS ni berjuang pada jalan syumur, Islam yang syumur, tetapi masih ada sakit-sakit elemen nasionalis dalam pemikiran mereka. Sebab apabila membawa isu Melayu dan survival Melayu dan Islam, kumpulan ini berasa lebih selamat bersama UMNO berbanding DAP dan PKR. Sebab kumpulan ini merasakan bahawa DAP dan PKR tidak menjamin untuk mempertahankan survival Melayu. Hanya UMNO saja yang boleh mempertahankan survival Melayu. Jadi kumpulan ni berfikir bahawa dengan bersama UMNO ni, mereka rasa survival Islam dengan Melayu tu lebih terjamin. Jadi ini berdasarkan pada temu-buah yang saya buat sebelum ni. Rumusannya nampak begitu. So, mengikut sejarah bahawa maknanya golongan Melayu dan Bumiputera telah diperuntukkan saham yang cukup besar oleh kerajaan. Tapi sekarang ni bila saham itu telah menjadi kecil, sama ada mungkin kerugian ataupun mungkin telah dijual dan benda ni dia berlaku berpanjangan. Adakah golongan yang mengatakan dalam PAS ni, yang mengatakan bahawa survival Melayu tu dengan UMNO tu, adakah dia tidak membaca perkara ni pada pandangan doktor? Cuma saya lihat dari aspek perlembagaan. Dari aspek perlembagaan ni, hak Melayu tak akan hilang sebab dah dijamin dalam perlembagaan. Hak raja sudah dijamin dalam undang-undang tubuh negeri pun ada, undang-undang perlembagaan persekutuan pun menjamin hak raja. Dan juga demikian juga bahasa Melayu. Walaupun teorinya saya melihat teori begini. Saya melihat kalau kita lihat pada kependudukan, kita lihat hari ini bukan Melayu semakin berkurang. Orang Melayu, orang Cina contohnya tahun 1980 jumlah mereka 37%. Hari ini orang Cina 23%. Orang India sudah jadi 6%, mungkin dah 5% hari ini. Faktornya kerana selain daripada orang Melayu ni ramai melahirkan anak, kadar kesuburan yang tinggi, pemosoting tetap daripada Indonesia, generasi kedua mereka dapat warga negara kebanyakan, dan termasuk juga yang mendapat warga negara di Sabah.
Jadi bilangan sebenarnya orang Islam ni, Melayu Islam ni sebenarnya bertambah. Jadi bagi saya secara pribadi timbul isu sebagai Melayu ni, Melayu Islam ni. Kemudian soal perkara-perkara yang dibimbangi, contoh bahasa Melayu, Raja Melayu, meskipun ahli politik yang menguasai parlimen ni, mereka menguasai parlimen ni mendapat 2/3 majoriti, pun mereka tak boleh menghapuskan perkara-perkara tertentu melainkan dengan mendapat keizinan daripada Majlis Raja-Raja ataupun keizinan daripada Yang di-Pertua Negeri bagi perkara yang diperuntuk untuk mengikuti Sabah dan Sarawak. Jadi maksudnya ahli politik semata-mata mereka tak boleh mengubah perlembagaan yang ada. Walaupun 2/3. Walaupun 2/3 tak boleh. Jadi maknanya Dia ada 4 kaedah di parlimen ni. 2/3 dengan keizinan raja-raja, 2/3 dengan keizinan Yang di-Pertua Negeri, 2/3 dan simple majority. 4 kaedah. Tetapi perkara-perkara terah dalam perlembagaan ini, perkara satu yang kedua tadi, kaedah pertama yang kedua tadi. jadi kan adakah Ya. golongan ini bermakna golongan dipanggil ulama konservatif dalam PAS itu Ya. dia tidak memahami perkara Dia tidak memahami. Dia tidak memahami. Saya jangka begitu. Dia tidak Dia terlalu ditakutkan. ditakutkan dengan Satu benda yang tak ada tapi Ya. macam hantu. Saya lihat begitu. Sebab sebagai contohnya apabila dibangkitkan isu kerajaan tempatan hari itu, sepatutnya rujuk kepada mereka yang ada pengetahuan tentang tu, mengadakan pilihan raya perbandaran tu akan menguntungkan bukan Melayu tu. Sebenarnya hari ini di bandar sebenarnya hari ini orang Melayu dah lebih ramai daripada bukan Melayu. Selepas daripada DEB dulu, sebelum DEB memanglah orang Cina menguasai. Dan sebenarnya di Kuala Lumpur ni sebenarnya orang Melayu lebih ramai daripada orang Cina. Saya ada data dia. Cuma orang Melayu ni ramai, cuma tak mengundi di sini. Cuma tak beralamat di sini, tapi ramai di sini sebenarnya. Jadi maksudnya kalau ada keinginan orang Melayu tu untuk menyelamatkan, mereka boleh mendaftar sebagai penduduk sini dan sebenarnya boleh menguasai itu. Jadi maknanya adakah maknanya ketakutan itu tidak berdasarkan pada fakta? Tidak berdasarkan pada fakta. Dan kalau kita tengok kita dalam isu kerajaan tempatan ni, kita ambil Selangor sudahlah. Kita ambil Selangor saja. Maksudnya nisbah perwakilan dalam Dong Selangor tu sebenarnya menggambarkan perwakilan dalam majlis kerajaan tempatan. Maksudnya Melayu majoriti, Melayu Muslim majoriti. Maksud begitu. Menunjukkan bahawa komposisi kaum hari ini sebenarnya sudah tidak seperti sebelum 13 Mei itu. Saya rasa kalau statement doktor di-viralkan bahawa Melayu dominan di bandar, satu reaksi yang akan didebatkan lah. Dia sebenarnya di segi bilangan orang Melayu ramai, lebih ramai pada orang Cina di wilayah persekutuan ni. Cuma sebab tidak berdaftar alamat di sini dan tidak mengundi di sini. Mereka sebenarnya lebih ramai pada orang Cina di sini. Begitu. Tapi bila mengundi balik negeri, maksudnya. Mana segi penduduk itu ramai. Saya memang saya dapat maklumat ni bahawa majoriti penduduk di kawasan-kawasan bandar di Semenanjung ni banyak orang Melayu, majoriti Melayu. Cuma mungkin Melayu tu dia tidak memiliki hak tanah dan sebagainya. Tapi Penduduk dia. ya, cuma kalau segi pengundian di kerajaan tempatan itu, takrif bagi pengundi itu apa? Adakah Adakah yang memiliki ataupun yang memiliki harta tanah di kawasan tersebut, ataukah yang menduduki kawasan tu? Yang bermustautin. Sebab dia segi, kalau terlihat maknanya dari segi local standard ni mestilah orang yang ada kepentingan. Maknanya dia membayar sesuatu kepada kerajaan kan, kerajaan tempatan. Mungkin pemilik harta membayar. Kalau berdasar pada pilihan harta, maksudnya orang Melayu ramai. Ramai lagi Ramai. Sebab kita di sini, kita bukan menyewa, kita memiliki harta. Cuma kita tak mengundi untuk pilihan raya, parlimen dan DON di sini. Begitu. Jadi kalau kita lihat data-data pendudukan hari ini, saya ambil contoh di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang sebenarnya hari ini, penduduk yang berusia 21 tahun ke bawah, antara 1 hingga 21 tahun, majoriti Melayu di Pulau Pinang hari ini. Maksudnya untuk 15 tahun akan datang, majoriti penduduk Pulau Pinang orang Melayu. Dia akan menjadi demografi Pulau Pinang akan menjadi mesti faham. Tunggu 15 tahun lagi.
Mana kalau kita lihat kepada kadar kelahiran sendiri pun mana rata-rata keluarga Melayu tu dia hanya anak 3, 4 orang, 5 orang, tapi Cina seorang, 2 orang Mungkin dari segi nampak, tapi bila kita lihat kepada arithmetic tu, dia akan exponential. Maknanya dia tidak garis lurus, tapi dia akan macam tu. Dia akan meningkat dengan cepat. Dia macam ni. Dia kalau kita tengok dia piramid dia begini. Orang Melayu ni. Dia besar di sini, dia naik kecil ke atas. Kenapa DAP menguasai Pulau Pinang? Sebab penduduk 21 tahun ke atas ni banyak original. Banyak yang menjadi pengundi. Yang Melayu ni ramai di bawah yang belum jadi pengundi, tapi tunggulah 15 tahun lagi. Orang Melayu akan kuasai Pulau Pinang. Jadi mana dalam masa 10-15 tahun lagi Melayu majoriti lah. Majoriti di Pulau, dia akan menjadi seperti negeri Pahang. Dan kalau kita tengok gerak Cina, dia kecil di bawah. Dia kembung ke atas. Kalau tunjuk situ, dia kembung macam dia macam Jepun, Germany macam tu. Dia kembung kecil ke bawah, kembung ke tengah. Tapi yang negara-negara membangun ni, dia kembung di bawah, kecil ke atas. Jadi maksudnya dari segi survival Melayu ni tak ada masalah. Maknanya dari segi selagi ada bulan dan bintang, maknanya Melayu tu maknanya terjamin dari segi perlembagaan. Melayu, Islam dan Raja-Raja Melayu. Dan daripada kajian yang kita buat sebelum ni, sebenarnya banyak kepercayaan orang bukan Melayu di Malaysia. PRU 13 adalah peluang terakhir mereka untuk mengubah politik Malaysia. Mereka akan lebih kecil peluang ni untuk masa yang datang. PRU 13 tu dia agak, sebab tu mereka all out masa tu. Dari Hong Kong balik, Singapura balik, sanggup. Sebab mereka melihat masa tu memang masa tu dah berubah dah landscape politik Malaysia. Itu peak lah mereka. Sebab untuk 5 tahun akan datang mereka dah kuat. Sebab pengundi Melayu ni dah paling ramai. Maksud begitu. Dan kalau SPR membuat persempadanan yang lebih pro Melayu, habislah politik Cina. Sebab tu mereka melihat PRU 13 saya kat ni tak ikut lagu. Ini dah jadi resif lah. Jadi resif lah. Jadi soalan macam tu. Tapi kita ni fakta. Fakta ni begitu. Jadi kalau isu survival Melayu ni, dia bergantung pada pemerintah. Kalau pemerintah membantu, tak ada masalah. Tapi dari segi politik tak ada masalah. Dari segi undang-undang pelbagai persekutuan tadi pun nampak dah protect. Memang. Kalau raja tak ada jalan nak menurun dengan raja. Sebab raja ni sebenarnya orang Cina sendiri pun. Dan saya dalam kuliah-kuliah saya, di kuliah-kuliah politik dengan pelajar-pelajar ijazah pertama, saya tanya bukan Melayu, are you suka ke raja? Dia kata kami nak raja. Saya jangkakan dia seperti takut sebab saya Melayu. Nak kata dia anti raja. Saya kata kenapa awak rasa raja relevan dalam negara? Dia kata di Malaysia ni raja menjadi payung yang akan menstabilkan politik dia kata. Sebab katakanlah dia kata ni antara hujah pelajar ni, dia kata, satu masa besok apabila satu kaum menjadi lebih kecil, maksudnya mungkin dia masuk kaum dia atau kaum Cina, India ni lebih kecil, dan pada masa itu orang Melayu akan menjadi lebih dominan macam Indonesia, jadi lebih dominan gitu. Dan sudah tentu parti pemerintah tu dia akan lebih pro kepada kepada kaum yang majoriti tadi. Jadi siapa yang boleh menyelamatkan mereka kalau tidak raja? Kerana dalam perlembagaan raja menjamin, raja memegang hak-hak kata bukan Melayu, dipelihara. Yang Tuan Agong memelihara hak bukan Melayu. Yang Tuan Agong bukan setakat memelihara hak orang Melayu. Maksudnya dalam perlembagaan tu Agong melindungi hak bukan Melayu. Mana dia melindungi setiap minoriti rakyat. Saya minoriti, orang asli, orang minoriti. Macam orang asli tak ada peluang langsung dalam politik demokrasi. Kalau ada pun Dewan Negara pun seorang. Maksud gitu. Jadi maksudnya nak beritahu bahawa raja ni bukan setakat orang Melayu. Orang bukan Melayu pun sayang pada raja. Lepas tu raja ni pun takluk pada undang-undang tubuh negeri dia. Kalau Perak nak turunkan, orang Kedah mungkin tak nak sayang raja. Orang Kelantan tambah lagi sayang. Pengalaman saya lah dengan Hari Perdagangan Cina. Dia sangat menghargai anugerah datuk yang daripada raja. Jadi dekat situ saya conclude dia respect. Dia respect raja. Walaupun dari segi politik yang cuba dikaitkan DAP anti raja
Tapi masyarakat Cina keseluruhan, saya pun terkejut rupanya tidak sama seperti yang didakwa. Tapi itu satu kes kecil lah yang saya perasan lah. Saya dah di penghujung temu bual kita malam ini dah sampai berapa dah? Lama juga kita tanya. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Jadi kita tamatkanlah dulu kita punya temu bual dengan Dr. Mazlan, temu bual yang pertama. Semoga menghasilkan satu natijah yang baik lah. Dan kita akan teruskan lagi dengan temu bual dengan tokoh akademik, tokoh politik, tokoh masyarakat di masa-masa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.